Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita teruskanlah perjalanan ziarah kita pada hari ini. Walaupun pagi tadi agak sedikit kepanasan lah dan agak kelamaan. Agak capek sikit. Ramai sangat orang bercakap. Syekh-syekh ramai sangat bercakap. Walhasil alhamdulillah kita pun telah selesai ke Darul Mustafa ikut majlis akhir khatam daurah 40 hari, yang mana program tahunan Darul Mustafa yang dihadiri oleh ramailah daripada pelajar-pelajar tak kira tua dan muda datang untuk menghadiri daurah 40 hari. Dan berkenaan dengan daurah tersebut juga dalam masa yang sama diadakan haul memperingati ketokohan kewafatan Habib Muhammad bin Salim bin Hafiz, ayah Habib Umar, dan juga mufti di Tarim zaman dia. Dan dalam masa yang sama juga ialah majlis memperingati lebih kurang dalam 27 tahun yang ke-27 pembukaan Darul Mustafa. Lebih kurang lah, lebih kurang dalam 27 tahun. Dan alhamdulillah kita pada hari ini insya-Allah kita mungkin akan teruskan program kita kalau ikutkan hari ini merupakan malam 1 Muharram. Insya-Allah lah, mudah-mudahan dengan malam 1 Muharram ini tahun baru 1443. Kita akan baca doa sikitlah, doa awal tahun, akhir tahun di tempat yang berkat pada hari ini insya-Allah, yang akan dipimpin insya-Allah oleh Maulana dan sahabat-sahabat jemaah-jemaah lain insya-Allah lah. Cumanya alhamdulillah tempat kita datang pada ini di bawah tadi itu ialah Masjid Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ataupun lebih ma'ruf dikenali sebagai Imam Haddad lah kita panggil, yang merupakan mujadid kurun yang ke-11 pada zaman dia. Jadi nanti anda akan tunjukkan di mana tempat lokasi asal masjid dia lah. Yang tadi kita pergi dah bersatu sudah diperbesarkan, diluaskan. Jadi kalau kita nampak jemaah yang kedua solat, solat tadi itu, itulah masjid asal dia, kecil ya. Itu masjid asal Imam Haddad. Imam Haddad datang, jemaah dia tak ramai, berapa orang? 5 orang, 10 orang je. Itu masjid asal Imam Haddad lah. Yang lain semua telah diperbesarkan. Dan di situ ada satu telaga, dia panggil Telaga Syifa Imam Haddad. Dia ada sambung dengan paip kat luar, nanti kita boleh ambil. Itu panggil Telaga Syifa Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad lah. Di bawah nanti anda akan ceritakan secara lebih detail apa tempat tasbih tu kenapa, dan cerita sudah dekat Ustaz Farhan tadi, yang mana Imam Haddad pernah takbiratul ihram, terpecah dinding depan dia. Kuat sangat kerohaniannya, dan dinding tersebut pecah, dia dah tampal plaster, dah tampal balik tanah liat pun masih Mekah. Last sekali dibuat marmar. Kalau kita tahu kat tempat bawah tadi tu ada marmar tu kerana apa? Kerana nak menjaga daripada takut pecah, hancur. Dia makin memecah, jadi terpaksa buat marmar. Ya alhamdulillah lah, marmar pun tersebut dibuat dalam 10 tahun ke 15 tahun ni je. Sebelum-sebelum tu zaman Imam Haddad dah 300 tahun. Masih boleh tengok pecahan rekahan takbiratul ihram Imam Haddad tu. Cuma ahli masjid cakap kalau kita biarkan tak boleh, lama-lama akan makin membesar, akan roboh. Sampai sekarang kesan kerohanian Imam Haddad tu, itu pasal buat dengan marmar. Kena tutup dengan marmar lah macam ni. Marmar macam ni. Di atas sekarang ni ialah tempat Imam Al-Haddad mengajar. Dia mengajar di sini. Majlis ta'lim dia dalam keadaan mata buta, anak murid duduk lingkung baca kitab, di mana akan syarah. Di sinilah. Dan tempat terakhir Imam Haddad meninggal dunia dan dimandikan jenazah dia di ujung ni. Di ujung ni. Diceritakanlah sewaktu Imam Haddad sebelum meninggal dunia, Imam Haddad, kalau perkataan Imam Haddad ni tak pernah dalam sejarah para habaib diuntaikan, disebutkan. Tetapi Imam Haddad berani sebut perkataan ni. Dia kata dia dah pernah buat ke semua sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan perbuatannya ataupun dengan perkataannya, dengan apa, semua dia pernah buat. Mereka satu sunnah dia tak pernah buat. Kalau ikutkan siapa berani cakap macam ni? Semua sunnah dia pernah buat, dia cakap. Atau sekecil-kecil sunnah, semua dia pernah buat. Satu sunnah dia tak pernah buat, iaitu memanjangkan rambut. Kerana adat para habaib ini rambut dia pendek. Dia tak suka panjangkan rambut. Ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala meninggalnya Imam Haddad dengan rambutnya menjadi panjang, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Haddad walaupun dia cakap semasa akhir hidup dia, aku dah pernah buat semua sunnah Nabi Muhammad SAW. Melainkan satu je tak pernah rambut aku ni panjang. Jadi tetapi meninggal Imam Haddad dengan semua full sunnah Nabi Muhammad SAW telah pernah buatlah. Itu kalam Imam Haddad ni tak pernah pun para habaib sampai sekarang berani nak sebut macam tu. Kan kita tahu, kita mungkinlah ada pernah tertinggal juga walaupun satu dua sunnah. Antaranya mengumpat. Kita tak pernah mengumpat dan sepanjang hidup kita. Ini Imam Haddad cakap, maksudnya dalam hidup dia tak pernah sekali pun buat benda-benda yang mazmumbah ke apa. Itu Imam Haddad, dia berani cakap macam tu. Dan Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni, ketokohan dia tu sangat-sangat hebat.
Dan dia banyak mengarang qasidah-qasidah yang pernah anda sebutkan lah. Antara qasidah Qad Kafani Ilmu Rabbi. Itu mungkin semua pernah dengar lah. Dan mungkin kita akan bertabaruk baca sikit. Dan Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ni, kalau ikutkan hubung kait perkaitan beliau ini dengan ulama Nusantara sangat-sangat hebat lah. Kalau ulama-ulama Nusantara kita ni antaranya yang meninggal berdekatan dengan makam Sayyidina Hamzah di Mekah Al-Mukarramah kan. Makam apa nama dia? Di makam Sayyidina Hamzah. Di Madinah. Iaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani kan. Itu di Taif. Berkaitan dengan makam Abdullah bin Abbas. Jadi tuan guru Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani ini salah seorang tokoh ulama Nusantara yang terkenal lah. Mengarang kitab-kitab Jawi yang biasa dibelajari oleh ulama-ulama pondok-pondok kita. Antaranya kitab Muniyatul Musalli, kitab Buriyatul Tulab, antara karya-karya dia pun mengambil sanad dan ijazah Ratibul Haddad. Jadi Imam Haddad mengarang Ratibul Haddad ini, pengamalan Ratibul Haddad ini sangat-sangat luas lah dibandingkan dengan pengamalan kitab Ma'thurat yang ada di Mesir yang diasaskan oleh Imam Hasan Al-Banna. Imam Hasan Al-Banna pun dia asal dia mengasaskan Ikhwanul Muslimin pun asalnya daripada kesufian jugalah. Kan kita tahu kerana Imam Hasan Al-Banna ni asalnya dia mengamalkan tarekat Husafi Asy-Syazili. Tuan guru dia antara sahabat dia yang telah meninggal dunia 2 tahun lepas. Umur 100 tahun lebih. Yang sempat duduk dengan Imam Hasan dan dia tahu cerita sebenar macam mana mula-mula terjadinya Ikhwanul Muslimin itulah. Cuma tak ceritalah kerana kita direkod. Asal penemuan Ikhwanul Muslimin pun kerana tak nampak redha guru. Tak dapat redha guru. Dia kata kat guru dia, saya nak buka jemaah baru untuk kemaslahatan ummah. Tak apa, dia fikir untuk ummah tak ada masalah, tapi guru tak bagi, tak ada redha guru. Disebabkan macam itulah akhir natijah Ikhwanul Muslimin tengok jadi macam sekarang lah, macam-macam lah yang kita boleh tengok sampai sekarang. Asalnya ialah redha guru, itulah sebenarnya. Kita Imam Hasan kita tak nafikan. Adik dia tu, abang dia Imam Abdul Rahman tu orang yang alim. Tamam. Jadi pengamalan Ratibul Haddad ini sangat-sangat hebat, tersebar ke satu dunia. Bayangkan kalau kita tahu tok-tok kita dulu sebenarnya banyak menyimpan kitab-kitab Jawi. Walaupun dia orang ni bukan alim ulama. Paling-paling kurang dia akan belajar kitab Jawi, tok-tok ayah kita dulu. Jadi dulu di setiap rumah ada satu kitab nama dia kitab Purukunan Jawi. Kitab Purukunan Solat panggil. Kitab Purukunan Solat ini ialah menceritakan mengenai hal ehwal solat. Dan di belakang kitab tu semua ditulis Ratibul Haddad. Maksudnya orang kampung kita dulu habis belajar kitab tu akan baca Ratibul Haddad. Ini menunjukkan bahawasanya perkaitan ulama Hadramut lah dengan ulama tanah Melayu kita sangat-sangat hebat lah. Antaranya lagi seorang tokoh ulama besar, Tok Guru Tok Kenali. Kita semua kenal. Di Kelantan ada Tok Kenali, meninggal 1933. Tok Kenali sangat-sangat hebat lah. Best friend ni nama Tok Selehor. Kalau kita ke Kelantan, pernah ke Tumpak ada tempat suluk. Pernah pergi? Kat Gubur tu. Itu Tok Selehor. Itu meninggal 1935. 2 tahun lah beza dengan Tok Kenali. Best friend ni dulu belajar di Mekah dengan Tok Guru dia, Syekh Ahmad Al-Fatani. Jadi ceritanya waktu Tok Kenali dengan Tok Selehor belajar dengan Tok Guru dia tu, Tok Guru tu mengidam durian. Makan kita durian mustaqim lah, bukan durian mustaqim. Itu kan durian mustaqim pula. Jadi bila Tok Guru mengidam, dia kata, sudah kat Mekah tak ada pokok durian. Kan ada Ustaz? Sebenarnya duduk makan tak ada. Mengidam pokok durian. Jadi Tok Guru ni bincang dengan kawan dia, Tok Selehor, tak apa, kita try lah tengok, pergi balik ke Kelantan, cari pokok durian. Dia balik ke Kelantan ni dengan satu langkah aja. Satu langkah sampai Kelantan, ambil pokok durian, bawa balik ke Mekah. Esok Tok Guru terkejut. Uish, macam mana boleh dapat durian ni? Kami balik ke Kelantan kejap. Balik macam mana? Macam tu lah. Kami satu langkah alhamdulillah sampai. Bawa bagi durian. Jadi Tok Guru pada Tok Kenali ni nama dia Syekh Atarik Bogor. Syekh Atarik Bogor ni orang Indonesia. Dia mengarang dan mensyarahkan satu kitab Wirdul Latif. Wirdul Latif karangan Imam Haddad lah. Dia syarah dalam bahasa Jawi. Maksudnya hubung kait ulama-ulama kita sangat-sangat erat lah. Ini anda sebutkan antara perkaitan ulama-ulama Hadramut dan tanah Melayu kita. Tak kita sebutkan lagi sudah ada pakaian-pakaian kita. Macam-macam lah ada pakaian kita. Hatta pemakaian kesultanan di Malaysia kita yang pakai tanjak apa semua itu merupakan adat kesultanan di Hadramut dulu pakai macam tu. Bertanjak dengan sampin itu di Mukalla. Kalau anda tengok gambar lama-lama gambar 1 tahun lepas, 150 tahun lepas tengok, ini pakaian sultan-sultan di Mukalla, ada tempat di Hadramut ni semua pakaian macam orang kita. Takkan orang Mukalla orang Arab boleh ambil adat orang Melayu, tak. Orang Melayu ambil adat orang kita.
Jadi macam-macam lah. Ada adat semua tu yang ada kaitan dengan ulama-ulama Hadramaut sendiri lah. Jadi Alhamdulillah lah, Imam Haddad sendiri macam kita pernah ceritakan, ajib. Orang yang sangat-sangat ajib. Orang yang mata buta, tapi pancaran basirah tu sangat-sangat hebat lah. Sangat-sangat hebat. Dan memang betul, kata Imam Haddad dan ulama-ulama sekarang, mereka banyak mengambil perkataan-perkataan Imam Haddad dan banyak mengambil pendapat-pendapat Imam Haddad dijadikan sebagai panduan hidup mereka. Tasawuf ulama Hadramaut, mereka walaupun mengikuti corak panduan Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, tapi mereka ada pengkhususan mereka. Mereka khusus tasawuf mereka memang dari ikut Imam Haddad sendiri, corak manhaj dia sendiri. Kerana wallahu alam dalam kitab Imam Haddad sebut direct dah bahwasanya maqam dan hal ehwal Imam Haddad selepas Imam Haddad meninggal ini akan dibawa dipegang oleh Imam Mahdi. Itu apa yang Habib cakap. Wallahu alam, cara macam mana tu wallahu alam. Sebab maqam, kedudukan, pangkat ataupun apa bahasa mana faham? Nak cerita? Faham kot? Faham tu. Kan bila seorang wali meninggal ni, dia akan meninggalkan darjat apa rahsia-rahsia dia tu apa? Level dia tu. Level dia tu kan. Level Imam Haddad ni tak semua orang boleh pegang tampuk level dia tu. Melainkan dia kata yang akan memegang ialah salah seorang ialah Imam Mahdi. Maka dalam diri Imam Mahdi nanti akan ada juga sebahagian daripada silsilah Imam Haddad ada pada dia lah. Di akhir zaman nanti insya-Allah. Jadi cerita panjang mengenai Imam Haddad sangat panjang lah. Nanti mungkin anda boleh share nantilah di buku-buku kitab-kitab yang menceritakan mengenai Imam Haddad sendirilah. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah sebelum kita baca Allah tinggal Amah tolong pergi kat kita Ana ambil tab. Doa-doa akhir tahun apa semua doa ni. Lupa tak? Kat kereta dekat tempat tengah tepi driver. Kita tabaruk sikit lah.